Okey, translasi 212 dia ada banyak lah dia punya aktiviti dia. Okey, translasi kita tengok contoh lah sedang. Kita tengok apa yang dikatakan translasi. Okey. Transformasi isometri yang pertama kita akan tengok translasi. Apa yang dikatakan translasi? Kalau ikut ayat dia ni, translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Panjang tu ayat dia, tak payah faham, tak payah hafal lah ayat dia ni. Yang penting kita tengok apa contoh-contoh translasi. Apa yang dikatakan translasi. Kita tengok contoh yang keempat. Buku teks kamu buku surat 212. Okey, translasi. Soalan dia, kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi A dengan B. Rajah mana yang dikatakan wujudnya ataupun berlakunya translasi? Okey, yang ni jawapan dia kata rajah A adalah translasi kerana bentuk, saiz, orientasi adalah sama. Jadi kita senang faham. Kalau ada gambar yang sebiji sama, dia tak mengubah arah. Macam objek yang pertama ke kanan, objek yang kedua pun, image yang kedua. Ini image lah, satu objek, satu image. Jadi dia tidak mengubah arah, dia tidak mengubah bentuk, dia tidak mengubah saiz. Maka kita panggil berlakunya translasi. Okey, jadi yang ke B, adakah ini dipanggil translasi? Bentuknya sama, cuma dia macam dia macam dipantulkan. Inilah kamu belajar dulu pantulan ni. Dia seolah-olah ada macam cermin di tengah-tengah. Okey, tapi ini adakah ini translasi? Jawapannya tidak ataupun bukan. Okey, sebab apa? Kita tengok kalau gambar rajah dia, anak panah dia tu yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi dia tak sama arah. Okey, dia tak sama arah. Walaupun bentuknya sama. Okey, bentuknya sama. Rupa dia sama kan, saiznya pun sama, tetapi arah dia tak sama. Arah dia tak sama. Jadi kita tak panggil dia translasi. In fact, sebenarnya ini adalah pantulan. Ini kamu akan belajar nanti 11.4. Ini adalah transformasi isometri yang ketiga. Namanya transformasi isometri pantulan tu yang keberapa? 1, 2. Yang kedua, sorry. Transformasi isometri yang kedua. 11.3. Tak silap saya. 11.3 subtopik 11.3. Transformasi isometri yang kedua. Namanya pantulan. Tapi ini kita akan tengok nantilah. Okey, jadi yang ini bukan translasi. Bukan translasi kerana orientasi tidak sama. Orientasi maksudnya dia punya pusingan dia tu. Dia punya arah berpusingnya tu tak sama. Arah lah maksudnya, yang tadi kiri, yang ini pergi ke kanan, yang ini pergi ke kiri kan. Jadi tak sama dia punya orientasi. Dia sudah dipusingkan. Jadi dia tak panggil translasi. Okey. Jadi senang cerita, kesimpulan dia, kamu tengok gambar rajah yang sebiji sama. Ini dan ini sama, arah dia sama, dia hanya berubah kedudukan sahaja. Dia punya putaran dia, orientasi dia sama, dia tak berubah yang itu. Saiz dia sama, bentuknya sama, dia hanya berubah kedudukan sahaja, maka itulah translasi. Senang ceritalah. Okey, translasi. Boleh faham apa kita. Kalau kamu tak dapat ingat ayat ini pun tak apa Yang penting kita faham gambaran dia macam mana. Apa yang bila kita katakan dia adalah translasi. Bila saiz sama, bentuk sama, arahnya pun sama ataupun orientasinya sama. Dia kena tepati ketiga-tiga syarat itu, baru dikatakan translasi. Macam tu, okey? Baik. Okey, kita tengok contoh yang kelima.
buka contoh yang kelima ke? Oh, contoh yang di muka surat 213 ada aktiviti, tapi saya tak nak pergi detail lah. Saya mahu pergi pada contoh dia teruslah. Okey. Okey, kalau contoh yang kelima, contoh dia tengok contoh yang kelima, okey, kedudukan titik P, okey, dia bagi titik P. Okey, ni titik P. Okey, dia kata tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan, bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Maksudnya di bawah ini dia cerita ni, ini adalah huraian translasi dia. Macam mana titik P itu bergerak. Lepas tu dia suruh kamu lukis di mana kedudukan baru dia. Jadi objek dia, ini kita panggil objek. Kalau dia belum bergerak, kita panggil dia objek. Jadi ini kamu boleh labelkan dia sebagai objek. Biasanya dipanggil sebagai objek. Starting dia itu adalah objek. Lepas dia bergerak, kita panggil dia image. Ini saya panggil dia objek. Jadi dalam tajuk transformasi ni, dalam bab 11 ni kamu kena ingat ada objek dan ada image. Objek maksudnya dia sebelum bergerak, di mana kedudukan asal dia, itu objek. Kalau image maksudnya selepas dia bergerak, selepas dia bertransform, selepas transformasi apa-apa, itu dia panggil sebagai image. Jadi objek. Okey. Jadi titik P dikata titik P bergerak 2 unit ke kiri untuk A 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Jadi kamu tengok titik P ni jawapan dia. 2 unit ke kiri. Jadi kita ikut arahan dia. 1 2. Kasih besar sikit Okey, 1 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Kita ikut saja huraian dia mahu tu. Jadi kita buat tu berdasarkan cerita yang dia ada dalam soalan. 3 ke bawah, 1 2 3. Jadi kedudukan baru P, saya guna kataan kedudukan baru. Kedudukan baru ini dipanggil sebagai image. 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 I-M-E-J. Inilah image dia. Jadi sebab tu dia pakai simbol P, ada tanda koma di atas. Nampak ni? P ada tanda koma. Dalam bahasa Inggeris kita sebut P prime. Kalau kamu pernah dengar dalam cerita Transformer tu Optimus Prime. Macam itulah kan. Prime tu lah P-R-I-M-E tu maksudnya P, koma. Itu adalah image. Kalau tidak ada koma tu kosong P sahaja, maksudnya itu objek. Jadi di sini saya label objek. Sambil saya bercakap ni, sambil tu saya terangkan apa-apa yang istilah penting yang kamu biasa akan dengar dalam bab 11. Objek, image, P prime, P saja. P prime tu P koma tu koma tu kita panggil prime, P prime. Yang macam kuasa tu di sini ni. Koma saja tu P koma macam tu. P prime itu adalah image. Okey. Jadi soalan ni dia suruh kamu lukis dan dia suruh kamu tentukan di mana kedudukan baharu bagi P selepas dia bergerak. Itu sahaja. Jadi semua soalan ni A, B, C, D ni kamu hanya perlu lukis sahaja, ikut arahan dia lah. Kalau macam soalan B, titik P bergerak 5 unit ke kanan. Jadi kalau kita buatlah 5 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 unit ke bawah. Jadi 5 unit ke bawah. Guna warna hijau untuk ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah anak panah sikit. Maksudnya anak panah tu kita ikut arah dia ke kiri atau ke bawah. Macam tu. Okey. Jadi inilah inilah yang dipanggil translasi. Kalau kita ada titik, maksudnya kalau dia hanya bergerak sahaja macam tu, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, titik itu tetap titik kan, dia tak jadi objek. Jadi titik itu, pergerakan itu kita panggil translasi. Sebab titik kekal titik. Maknanya bentuk dengan saiz, dengan arahnya sama. Macam tu. Itu maksudnya translasi. Okey.
Jadi yang ini saya rasa tidak ada masalah lah contoh ni. Okay? Jadi selesai contoh yang kelima. Okay, untuk contoh yang kelima, ada apa yang nak tanya? Kita ikut saja arahan dia. Translasi tak ada masalah, dia sangat-sangat simple. Kita hanya ikut arahan dia, berapa dia bergerak-gerak, berapa ke arah mana dia bergerak, dan berapa langkah dia bergerak. Ini baru intro lah, ini intro Kita kena faham dulu macam mana apa yang dikatakan translasi. Translasi hanyalah pemindahan titik tanpa mengubah arah, tanpa mengubah bentuk, tanpa mengubah saiz. Contoh. Internet tak ada. Allahu Akbar. Adakah? Sekarang ni kamu boleh dengar Internet saya lost tadi sekejap. Okey, setakat ni contoh kelima ada masalah mau tanya. Contoh 5. Kalau tak ada, kalau okey maksudnya hands up. Sebab nanti dalam kuis internet tak ada. Sebab nanti dalam kuis tu kamu kena jawab soalan yang tentang translasi. Okey, suara saya, kalau kamu di sana kamu dengar suara saya ni putus-putus kah? Tak ada respon. Sebab saya punya internet ni kadang-kadang putus di sini ni. Lain sini nazak saya. Iyalah, itulah saya pun tiba-tiba juga ni jadi macam ni. Lain sini nazak ke razak tadi. Nazak kritikal tak apa. Okey, ni saya rakam juga, nanti kalau ada masa kamu free nanti tengok rakaman pun boleh. Okey. Fadli, okey. Rachel, okey. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk contoh yang kelima, itu settle. Okey, contoh keenam. Okey, sekarang ni kita sudah kenal apa itu translasi. Translasi hanyalah perpindahan titik ataupun perpindahan objek dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa mengubah bentuk, tanpa mengubah saiz dan tanpa mengubah arah. Okey, kita faham sudah. Kita tengok contoh yang keenam. Okey, apa lagi contoh yang keenam? Okey, contoh yang keenam, tentukan vektor. Okey, bila ada pergerakan kan, jadi kamu kena belajar, kena tahu macam mana mau tulis vektor. Jadi senang sahaja contoh 6 ni. Dia macam tadilah, okey, dalam yang tadi ni, kalau kita tentukan vektor. Okey, kalau saya suruh kamu tentukan vektor translasi, macam mana cara kita menulis? Senang je. Kita ikut dia punya buat kurungan. Ni cara menulis vektor translasi, buat kurungan panjang. Vektor translasi. Yang ini okey. Kita akan ada tulis dua nombor satu di atas dan satu di bawah. Tak nampak. Alamak, saya punya line ni tak bagus. Sekejap patutlah tak bergerak-gerak skrin tu, rupanya line tak bagus. Sekejap. Okey, tadi saya cakap yang ini contoh yang ke-6, contoh ke-6 ni tentukan vektor translasi. Maknanya kita akan buat dalam bentuk kurungan. Cara menulis vektor translasi. Buat kurungan panjang, dia akan ada dua nombor di atas dan di bawah. Okey, kalau soalan ini dia tak minta lah vektor translasi, tapi kita boleh tulis dalam bentuk vektor translasi.
Kita tulis dalam bentuk vektor translasi. Okey, macam mana? Kita tengok yang biru tadi tu dia kata apa tadi? Bergerak 2 unit ke kiri. Saya ambil contoh ini supaya mudah faham lah, mudah nampak. Di 2 titik ke kiri, yang biru tu ke kiri. Ke kiri maksudnya kita kena letak negatif pada di hadapan nombor. Jadi ke kiri. Jadi 2 maksudnya negatif 2. Saya tulis di atas ni negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, yang hijau tu ke bawah 3 kali, 3 unit ke bawah. Maka ke bawah juga ada negatif. Jadi ingatlah, kalau ke kiri ada negatif, ke bawah pun ada tanda negatif di depan. Jadi saya akan tulis negatif 3 macam tu. Jadi vektor translasi, jadi kalau saya padam balik ni, kalau soalan ini dia tanya tentukan vektor translasi, saya akan tulis negatif 2, negatif 3. Okey, negatif 2, negatif 3. Yang di atas ini, nombor di atas merujuk kepada nombor kiri atau kanan. Kiri atau kanan. Nombor di bawah ini, dia punya maksud dia sama ada bawah atau atas. Okey. Kalau nombor di atas ini, kalau ke kiri, kita ada negatif. Kalau dia kata ke kanan macam ni, tidak adalah tanda negatif tu. Sama juga dengan di bawah. Kalau dia kata bergerak ke bawah, maka ada negatif. Kalau dia tak kata bergerak ke bawah, dia kata bergerak ke atas, maka tak adalah tanda negatif. Jadi senang sahaja. Jadi yang ini, yang B ni kalau kita tulis dalam bentuk vektor translasi, dia akan jadi berapa yang ini? Ingat yang di atas hanya ke kiri atau ke kanan. Yang di bawah hanya bawah atau atas. Jangan terbalik Kamu letak yang ini letak di atas, ini letak di bawah, terbalik salah. Okey? Kalau terbalik salah. Jadi untuk jawapan ini, kalau saya tanya kamu macam mana kita mau tulis vektor translasi untuk situasi ini, siapa boleh tulis? Siapa boleh jawab? Apa perlu ditulis di atas, apa perlu tulis di bawah? Berapa? Fadli boleh jawab kah? Nombor di atas mau tulis berapa? Nombor di bawah mau tulis berapa? Tak boleh. Tak ada respon. Blackout. Aduh, hujan lagi kan? Blackout lagi. Itulah. Di pusat vaksin hari ni tu lengang tiada ibu bapa sebab banjir kali kan di kampung. Banyak tempat banjir. Hujan dari semalam lagi tu. Okey. Jadi kalau soalan ni macam mana kita mau tulis vektor translasi? Tengok dia kata ke kanan kan. Tadi ke kanan maksudnya nombor itu kita tulis di atas dengan tanda negatif tu tidak adalah. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi 5 di atas 5. Okey. Dan ke bawah. Okey, ni ke bawah kita letak nombor di bawah sini. Okey, 1 2 3 4 5. Jadi saya buat nombor 5. Tapi sebab dia ke bawah maka kena ada tanda negatif. Jadi kena ingat. Kalau bawah ada negatif, kalau kiri ada negatif. Kalau kanan dengan atas tak ada tanda negatif. Okey, tangan benda-benda positif. Kalau kanan benda-benda positif, kalau kiri benda-benda yang negatif, kiri ke bawah kan. Macam itulah kalau kita mau ingat. Okey. Setakat ni okey, Fadli dengan Rachel, vektor translasi. Kita kena tulis, pandai tulis dalam bentuk kurungan, vektor translasi. Ini namanya vektor translasi lah. Ini namanya vektor translasi. Vektor translasi. Translasi translasi. Translasi. Okey, jadi kita tengok contoh ke-6. Ni baru kita tengok contoh yang sebenar dia lah. Jadi kita sudah reti menulis vektor translasi. Okey.
tentukan vektor translasi OP. Maksudnya ada dua titik lah, titik O dan titik P. Dia mahu tahu macam mana pergerakan dari O ke P. Dari O ke P. Dia tulis OP ni maksudnya dua titik ni, ada O dan P. Garisan-garisan ni tidak ada ni Nak panas dulu tak? Yang ini tak ada. Dia sebenarnya asalnya titik sahaja, O dengan titik P. Dia tanya kamu, tentukan vektor translasi. Macam mana pergerakan dia dari O pergi P. Itu je. Jadi kita tengok O ke P. Kamu pun buat garisan. Yang ini menunjukkan arah dia ke sana. Dan kita tengok pergerakan dia adalah bergerak 1, 2. Saya guna warna lain lah supaya kamu tak keliru. 1, 2, 3. 3 ke kanan. 3 ke kanan. Dan ke atas 1, 2, 3. Saya buat agak panas sikit di situ, menunjukkan arah dia bergerak ke mana. Jadi warna kuning adalah ke kanan, warna biru adalah ke atas. Jadi saya akan tulis, kalau dia minta vektor translasi, maksudnya saya akan buat dalam bentuk dalam bentuk kurungan panjang. Ini namanya, ini kalau kamu belajar tingkatan 5 nanti, namanya vektor lah. Kurungan itu panjang vektor. Jadi cara tulis 3, ke kanan, disebabkan dia ke kanan dan dia ke atas, kedua-dua nombor di atas dan bawah ini kedua-duanya mesti positif. Jadi kita tengok yang bawah dulu, kuning ke kanan. Jadi 3 kali ke kanan, kita tulis 3 itu di kawasan atas. Ingat, kalau di atas, di bahagian atas ini, nombor di atas menunjukkan sama ada kiri atau kanan. Kalau nombor bawah menunjukkan sama ada dia di atas ataupun dia bergerak ke bawah. Okey. Jadi yang biru saya akan buat di sini sebanyak 3 langkah. Cikgu, kenapa tak ada negatif? Sebab yang kuning bergerak ke kanan mesti positif. Lepas tu yang biru bergerak ke atas pun positif. Jadi tak ada tanda negatif. Tu dia punya konsep dia lah. Okey. Cikgu, jadi kalau saya gerak macam ni saja, boleh ke saya gerak atas dulu baru kanan? Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh. Maksudnya kamu boleh juga bergerak 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3 ke atas dulu. Baru kamu bergerak pula ke kanan. 1, besarnya dia punya ni. Warna purple lah kali. Dia merah jambu. Lepas tu baru kamu gerak ke kanan. 1, 2, 3. Tapi cara menulis dia kena hati-hatilah bila kamu buat kurungan. Okey. Nombor yang di atas ini, yang perlu ditulis di atas adalah nombor yang sama ada ke kiri atau ke kanan duluan. Jangan pula kamu tulis nombor yang ini dulu. Okey, kita tengok dulu ke kanan. Jadi ke kanan dia tadi tu 3. Dia ke kanan, jadi positif 3 ataupun 3. Ke atas, dia nombor itu duduk di bawah. Dalam kes ini sama, 3 atas 3 bawah. Untunglah kalau sama tak ada masalah. Kebetulan lah. Kebetulan sama. Okey, jadi pergerakan kamu sama ada kamu mau gerak ke kanan dulu ke, mau gerak ke atas dulu ke, tak ada masalah. Asalkan bila kamu tulis dia punya ni betul. Cara kita menulis tu betul. Kita tengok contoh yang ke B. Okey, contoh B ni saya akan tanya ni kamu ni. Macam mana kita? Okey, jadi kita tengok titik O ke P. Tandalah kalau kamu rasa pening kan. Ini titik P, di titik O. Macam tu. Jadi cuba bagi tahu saya macam mana cara menulis vektor translasi dalam bentuk kurungan ni lah. Kita bergerak dari O ke P. Dari O ke P. Macam ni. Dari O ke P. Kamu boleh type di ruangan chat tu lah. Maksudnya kalau kamu
apa jawapan kamu, sama ada di atas ni nombor berapa. Di atas nombor berapa, di bawah ni apa jawapan dia. Dia ada dua nombor ni, satu di atas, satu di bawah. Jadi di atas tu saya buat petak macam ni lah, hitam-hitam tu, maksudnya nombor di atas tu apa. Boleh Fadli? Kalau di atas tu mau tulis berapa di atas. Okey, bagi tahulah kalau negatif 3. Di atas adalah negatif 3. Yes, betul. Di atas adalah negatif 3. Okey, kalau di bawah, yang nombor di bawah ni kena tulis 3. Okey, 3 kita tengok dulu. Betul tak tu? Negatif 3 dan 3. Okey. Jadi kita tengok pergerakan dia. Pergerakan dia ke sana. Ke sana maksudnya kita kena langkah ke kiri lah. 1, 2, 3. Bila langkah ke kiri, maksudnya nombor itu mesti ditulis di atas ini. Dan bila kiri, maksudnya ada negatif. Okay. Biasanya gitulah. Kebanyakan pelajar, mungkin tak semualah, kebanyakan dia terbalik dia punya kedudukan tu. Okay. Terbalik. Jadi di sini kalau ke kiri 3, kalau ke atas 1, 2, 3, sama juga 3. Tetapi positif sebab dia bergerak ke atas, nombor itu mesti ditulis di bawah sini, tapi positif. Jadi jawapan kamu tadi tu betul. Okey? Itu kalau kamu boleh faham konsep dia tu macam mana mau tulis vektor translasi, maka selesai masalah. Contoh. Okey, jadi itu adalah beberapa contoh. Dan ini kamu boleh try sendirilah. Jawapannya ada sudah ni. Tapi kita buktikanlah daripada O ke P. Buat anak panah macam tu. Kamu kira sendirilah. 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2, 3 ke bawah. Jadi ke kanan 3, ke bawah negatif 3. Jadi jawapannya 3, negatif 3. Okay, jadi ini adalah contoh yang mudah untuk kita menentukan vektor translasi. Contoh yang mudah dululah. Okay. Okay, setakat ni okey. Kalau okey, angkat tangan. Ni benda-benda yang simple dululah. Fadli okey ke Fadli? Line kamu di sana okey? 4G juga. Ke tak berapa? Okey, baik. Jadi okey, jadi sekarang ni kalau dalam soalan ataupun dia tidak melibatkan titik, dia melibatkan gambar rajah. Ni gambar rajah ni. Kalau tadi titik kan? Titik O, titik P, senanglah. Titik gerak senanglah. Tapi kalau gambar rajah ni macam mana? Konsep dia sama sahaja sebenarnya. Dia tak susah. Dia sama macam titik. Okey. Jadi kalau soalan contoh 7 dia tanya tentukan translasi. Tentukan translasi. Okey, ingat saya kata tadi kalau ada Q, okey, Q, tu maksudnya image, maksudnya apa ni yang dibentuk selepas. Jadi kalau yang Q tak ada koma, itu adalah objek. Maknanya sebelum dia bergerak, ini kedudukan asal dia. Tu alamat kabur pula. Kabur ni maksudnya line lemah ni. Okey, jadi kalau Q tak ada koma ataupun apa-apa huruf tak ada koma, itu maksudnya objek. Jadi sekarang ni soalan tentukan translasi. Maksudnya tentukan vektor translasi. Jadi sama maksud dia. Ni perkataan ni sama maksud dengan soalan sebelum tadi. Dia suruh kamu tentukan translasi, maksudnya sama dengan maksud vektor translasi.
Macam tu. Buatlah catatan ringkas lah. Okay. Baik, jadi cara dia, kita tengok objek itu, dia mesti dari sini pergi ke sana kan. Daripada bawah pergi ke situ. Jadi cara dia, kita pilih pasangan titik kita yang sepadan. Maksudnya, kalau objek kita pilih titik di sini, kawan dia adalah mestilah di sini kan. Kita cari kawan dia yang sepasang. Sepasang. Maksudnya, yang ini sebelum dia, ini selepas dia berada di situ. Mana-mana titik pilih satu saja. Satu saja titik. Okey, satu titik saja. Untuk kita tentukan translasi dia, vektor translasi dia. Jadi kita tengok bila titik sudah ada yang kawan dia, jangan pula pilih titik yang contohnya titik yang di sini, kawan dia yang di sini. Tak sama. Dia kena titik yang betul-betul kawan dia sepasang lah. Kedudukan asal dengan selepasnya tu sama. Jadi saya pilih di sini dan di sini. Mana-mana aja. Kamu boleh pilih juga yang di sini dengan sini pun boleh. Asalkan dia sepasang. Kedudukan dia sama macam asal. Ini sama. Ini memang kawan dia di sini kan. Ataupun yang sini dengan sini. Di sini dengan sini. Saya pilih yang hitam tu yang warna hitam tu. Kita tengok yang titik hitam. Yang ni hitam-hitam. Ni cara kita buat. Jadi bila kita sudah pilih titik, maka kaedah dia sama macam kita buat contoh 6 tadi. Ni sama saja. Gerakkan saja dia punya titik dia. Kita tengok balik soalan tu. Jadi bila kita gerakkan dia, dia pun pilih titik macam saya ni, tengok. Betul lah, ni titik saya pilih sini, kawan dia di sini kan. Jadi kita tengok pergerakan dia. Dia gerak 1, 2, 3 ke kiri. Jadi ada negatif 3, dia tulis negatif 3 di atas sini. Lepas tu dia buat ke atas 1, 2, 3, 4 ke atas. Jadi ke atas tak ada negatif. 4 tulis di bawah sini. Jadi saya buat catatan di sini maksudnya ke kiri dan di sini maksudnya ke bawah. Ke bawah pula, ke atas. Macam tu. Okey, jadi simple. Jadi kalau buat titik lain sebenarnya sama je. Kalau kamu buat sendirilah kamu buat sendiri. Contohnya yang hijau tu. Yang hijau ni Yang hijau ni. Ni hijau dengan hijau ni. Cuba kita buat dia bergerak macam mana. Yang penting arah dia mesti ke sana Jangan pula terbalik arah dia. Arah dia mesti ke daripada objek pergi ke image. Jadi kita gerakkan 1, 2, 3 ke kiri dan 1, 2, 3, 4 ke atas. Jadi kalau kamu pilih titik hijau pun kamu dapat jawapan yang sama. Negatif 3 di bawah, di atas, negatif 3 di bawah adalah 4. Jadi tak kisah titik mana-mana, yang penting sepasang yang sama. Jangan pula sepasang yang tak sama. Okey, sepasang itu sepadan lah, orang sebut sepadan. Boleh setakat tu. Ada soalan tak tentang ni? Saya tak bincang semualah, saya bincang beberapa je lah. Contoh 7 ada yang tak faham. Okey, tak faham tanya. Okey, kalau tak ada soalan, maknanya okey lah kan? Saya pilih satu lagi lah contoh. Macam mana ni? Saya ambil contoh yang ke B. Yang ke B lah senang. Okey, yang ke B. Jadi kita tengok, ada dua gambar. Ada label tu, P dengan P tanda. Maksudnya anak pandang pergerakan dia mesti ke sana. Jangan pula ini terbalik. Kalau terbalik salah jawapan kamu nanti. Dia mesti sana. Daripada objek P kepada P, Jadi lepas kita tahu dia bergerak ke mana kan,
Jadi kita labelkan titik kita mahu. Oh, kita berkenan titik yang mana? Contohnya saya berkenan dengan titik ini, maka kawan dia mestilah di sini. Di situ. Ataupun mana-mana titik lah yang sepasang lah. Jadi saya boleh buat, oh kalau di sini, kalau saya pilih titik atas, dia bergerak 1, 2, 3, 4. Okey, maknanya negatif 4 ke kiri. Sebab ke kiri ada negatif. Dan ke bawah 1, 2, 3. Jadi dia ke bawah negatif 3. Jadi cara kita menulis, di atas negatif 4, di bawah, nombor di bawah dia ni negatif 3, macam tu. Okey, senang je. Ni negatif 4, negatif 3. Negatif 4 ke kiri, ke bawah negatif 3. Okey, jadi itu adalah beberapa contoh yang mudah lah. Okey, beberapa contoh yang boleh difahami lah. Okey, setakat tu okey. Angkat tangan kalau okey. Dia tak complicated mana sebenarnya. Cuma atas bawah kiri kanan tu kamu kena jangan terbalik. Okey, jadi saya buat rumusan lah sikit untuk yang itu. Jadi rumusan dia, kalau soalan tanya tentang vektor, okey, tentukan translasi ataupun vektor translasi. Okey, vektor translasi. Vektor translasi ataupun dia tanya translasi sejak. Okey, maksudnya kita buat kurungan panjang. Okey, ada nombor di atas, saya buat petak lah. Ini rumusan dia, buat petak. Saya buat petak tu maksudnya ada nombor dalam tu. Nombor di atas sini saya tulis, saya kasih zoom sikit. Ini maksud nombor di atas maksudnya kiri atau kanan. Nombor yang kena tulis di bawah dia adalah atas ataupun saya tulis bawah. Bawah ataupun pergerakan ke atas. Okey. Ini kena ingatlah. Jadi kalau kiri ada negatif. Oh, ni saya lupa ni. Jadi kalau kiri ada tanda negatif. Kalau ke bawah ada tanda negatif dalam kurungan ni. Catatan lah. Macam tu. Ini rumusan dia lah. Okey. Okey, macam mana? Kamu mahu teruskan ke ataupun kita sambung hari Khamis ke macam mana? Kalau tak silap dia tak banyak lagi ni, sikit je lagi ni. Saya akan cuba ringkaskan lah kalau kamu mahu sambung hari ni. Mahu sambung ke ataupun berhenti di sini? Ada komen di sana? Ataupun saya sambung lah kan secara, nak tahu saya, okey tak? Saya sambung lah sebab benda tadi tu kan rasanya boleh kot kamu catch up kan. Yang tadi tu hanyalah, dia tak ada pengiraan banyak sangat, dia hanya konsep je. Konsep, kalau kamu kamu faham konsep dia, kamu boleh buat jawab soalan translasi. Dia tak ada tambah tolak kuasa 2 semua, punca kuasa 2 tak ada, dia hanyalah pergerakan biasa. Okey, saya teruskanlah sikit lagi boleh? Macam mana yang lain? Ada cadangan? Mau teruskan ke ataupun banyak sangat sudah ni ke? Mau berhenti ke macam mana? Saya ikut je kamu ni. Fadli? Teruskan je. Terlalu ramai, nak tahu mau pilih mana.
terlalu ramai nak tahu mobil. Okey. Saya pun tak tahu ni macam mana mau ni. Tapi tak apalah, saya teruskan sikit je lagi, boleh? Kan? Sebab benda yang hujung-hujung ni tak tahu macam mana. Saya teruskanlah sikit je lagi ya. Okey, kita tengok contoh muka surat 216. 216. Terus tengok contoh yang ke-9. Contoh ke-9. Dia tak susah. Dalam buku teks ni kamu jangan susah hatilah. Sebenarnya kalau saya baca ni pun saya susah hati ni, panjang sangat step dia ni nanti kita buat ringkas macam mana mau buat. Sebab soalan tu dalam kuis nanti tu ada soalan ni. Okey. Baca arahan dia je. Nanti kita tengok macam mana cara lebih ringkas. Okey, tentukan koordinat bagi image Q di bawah translasi. Dia bagi. Ini kan kita faham tadi kan, ini adalah pergerakan dia kan, di bawah translasi. Okey. Tentukan, soalan dia tadi, tentukan koordinat bagi image. Koordinat bagi image. Jadi saya highlight perkataan koordinat image. Maksudnya saya guna simbol I. Soalan mahu tanya apakah itu I? Senang cerita. Okey, image. Bagi image titik Q. Titik Q. Q ni bukan image. Q adalah objek. Jadi soalan tanya, tentukan koordinat bagi image titik Q. Jadi Q ni adalah objek. Q tak ada tanda koma kan. Jadi dia adalah objek. Soalan minta di manakah kedudukan image. Okey, itu soalan. Jadi Q ni saya labelkan dia sebagai O, objek. O maksudnya objek. Okey, apa lagi? Di bawah translasi. Di bawah translasi ini. Ingat lagi kalau bentuk ini maksudnya bentuk vektor tadi kan. Ni kan. Negatif 5 ni maksudnya ke kiri 5 langkah. Positif 2 ni maksudnya ke atas 2 langkah. Tapi tak apa. Ini saya labelkan semua ni sebagai V. V maksudnya vektor translasi. Saya guna huruf V. Okey, V, vektor translasi. Jadi kita ada huruf I, kita ada huruf O dan kita ada huruf V. Ingat I, O, V ni. Okey, jadi soalan tanya berapakah I? Berapakah I? Kita ada O. Okey, O kita ada, V kita ada. Jadi kita boleh cari I. Jadi rumus dia simple. Ini saya buat ringkasan lah. Kalau kamu mau ikut boleh. Jadi rumus dia, okey, image terhasil daripada objek tambah vektor translasi. Ni image. Okey, image. Saya warna kuning lah yang ni supaya tak keliru sangat. Ni. Okey. Image adalah objek tambah vektor translasi. Objek tambah vektor translasi. Ini dia punya rumus dia lah. Jadi sekarang ni kita mahu cari image. Mahu cari image. Jadi kita ada O, kita ada V. Masukkan saja dalam rumus ni. Dia masukkan. Okey, objek kita mana tadi? 3, 1. Objek kita 3, 1. Cikgu, yang ini kurungan dia panjang. Yang ini kurungan dia pendek macam ni. Tak apa. Kamu buat ini sebenarnya boleh ditukar kepada kurungan panjang juga. Cuma nombornya 3 di atas, 1 di bawah lah. Tulis dalam tu. Dalam bentuk vektor. Jadi ini kita tukar dia dalam bentuk kurungan panjang. Okey, tambah. Ini objek Ini objek. Ini objek tadi. Ini Q ni objek. Okey, tambah. Okey, V kita adalah apa? V kita salin sahaja. Negatif 5, 2. Macam tu. Negatif 5, 2. Okey.
Jadi sekarang ni kita tinggal gabung lah. Jadi sekarang ni dia tambah sahaja kan. Dia tambah saja kan. Jadi cara dia, kalau ini sekarang dia sudah jadi bentuk vektor. 3,1 yang asal ini bentuk koordinat. Dalam bentuk koordinat. Ini dalam bentuk vektor. Ini dalam bentuk vektor. Ini pun vektor lah. Jadi kalau kurungan panjang namanya bentuk vektor. Jadi kita tambah macam mana ni? Kita buat kita gabung saja kurungan tu. Kamu kasih buat jauh-jauh kurungan tu. Jadi di dalam dia tu tulis je 3, saling je apa yang ada di sana. 3 tambah negatif 5. Ini kamu boleh buat kurungan kecil lah. Ataupun tak buat kurungan, tak apa. Tulis macam tu pun tak ada masalah. Di bawah dia tadi 1 tambah, ni kita ikut 1 tambah 2. Jadi di bawah 1 tambah 2 macam tu. Okey, saya ulang 3 di atas, 3 tambah negatif 5. Tulis 3 tambah negatif 5. Di bawah 1 tambah 2. 1 tambah 2. Jadi kita selesailah sudah. Kira je lah. Cuba kita kira satu-satu lah. Okey, di atas dia bukan bahagi Dia jangan buat per macam tu. Dia bukan bahagi ni, dia dalam bentuk vektor. Dia bukan bahagi ni. Jadi kira aja di atas dia 3 tambah negatif 5. Tambah ni positif, negatif jadi negatif kan. Jadi 3 negatif 5 ataupun 3 tolak 5. Kamu kira kalkulator pun boleh. Kamu dapat negatif 2. Di bawah simple je, 1 tambah 2 jadi 3. Senang saja. Ini je dalam kerja dia. Jadi jawapan dia tu adalah negatif 2, 3. Okey, ingat kalau kita buat kurungan panjang macam ni, ini adalah bentuk vektor. Soalan minta apa? Soalan minta koordinat. Koordinat. Jadi kita tengok balik koordinat. Bentuk dia mestilah dalam kurungan negatif 2, 3 macam ni. Jadi kamu tukar balik kepada bentuk koordinat dia. Kurungan pendek sudah. Macam tu. Boleh, Padli ada apa-apa? Ada mau ditanya, angkat tangan sama ada soalan. Okey, jadi untuk soalan yang ini, contoh ini, okey, cari image. Ini rumus ni terpakai untuk apa-apa sahaja soalan berkaitan cari image kah, cari objek kah, cari vektor translasi kah. Kalau soalan ni dia minta cari image, objek dia kita masukkan je, objek ada, vektor pun ada. Jadi kita gabungkan dia, buat dalam satu kurungan besar. Gabungkan dia. Lepas tu kita kira satu-satu, di atas, di bawah dia kira satu-satu. Okey, lepas tu tukar balik kepada bentuk asal dia. Sebab apa kena tukar balik bentuk ini? Sebab soalan dia minta koordinat. Soalan minta koordinat. Dia tak minta vektor kan? Dia minta koordinat. Maksudnya bentuk dia mesti dalam bentuk koordinat. Kalau kamu ingat koordinat tu maksudnya ada X, ada Y lah. Ada kiri X, di kanan Y dalam kurungan dan ada koma di tengah. Ini bentuk koordinat. Okey? Boleh? Contoh 9, ada soalan contoh 9. Rachel? Ada soalan contoh 9 yang tadi. Jadi dalam gambar dia, secara gambar dia boleh nampaklah kalau kita plot sendiri kan. Kita plot sendiri, Q kita plot sendiri 3,1 di sinilah.
3,1. Di sini 3. Di sini 1 kan. Dia bergerak. Macam inilah dia bergerak. Jadi 5 ke kiri dan 2 ke atas. Sebab dia kata tadi translasi dia negatif 5, 2. Dia bergerak 5 ke kiri dan 2 ke atas. Jadi kedudukan dia di sini. Kita cek lah. Oh, ni sini nombor dia 3. Sini nombor dia negatif 2. Jadi koordinat dia negatif 2, 3. Ini kita cek lah. Oh, rupanya jawapan kita tadi itu betul lah. Negatif 2, 3. Ini dari segi gambar rajah dia. Gambar rajah. Dari segi pengiraan dia macam ni lah. Pengiraan dia macam ni. Ini kalau gambar rajah. Gambaran dia lah nampak sikit kan. Begitu. Jadi ini objek Q. Image adalah Q prime. Q, koma. Okey. Dan last sekali yang ini, ni last lah. Lepas ni tiada lah. Okey, tentukan koordinat bagi image. Tentukan koordinat bagi objek. Jadi saya highlightkan perkataan soalan dia dulu. Dia mau tahu koordinat objek. Maksudnya cari huruf O. Objek tu adalah O lah. Saya labelkan O. Okey. Jika koordinat image, ni dia bagi. Jika koordinat image di bawah translasi, ini kita tahu sudah tadi. Yang ini di bawah translasi ni maksudnya ini huruf apa? Ini huruf V kan? Okey, dia bagi V, dia bagi V 3 negatif 2 tu. Dia kata jika koordinat image-nya di bawah translasi ini adalah seperti ini. Maksudnya yang ini adalah image. Ni adalah image. I. Soalan B ini pun image. Jadi dia bagi image, dia bagi V. I dia bagi, V dia bagi. Jadi tidak ada masalah. Kita dapat tahu I dengan V. Jadi soalan minta cari objek, cari O. Jadi rumus dia macam tadi saya tulis. I sama dengan O plus V. Kalau kamu boleh ingat ni kan, selesai masalah. I sama dengan, tak nampak pula. Guna je lah warna tu. Allahu Akbar. Okey, I sama dengan O plus dengan V. Saya habiskan di situ lah contoh yang itu. Sekejap. Tadi. Pandang balik. Okey, O plus V. Okey, seri sekarang ni kita pakai saja. I dia berapa? I dia ada bagi kan. Contohnya yang soalan A dia ada bagi I dia adalah negatif 6, 1. Dia ada bagi tu. Tak berapa clear sudah nilai, tak berapa okey kali di sini. Okey. Negatif 6, 1. Jadi saya tulis dalam bentuk vektor. Kalau mau pakai rumus ni mesti dalam bentuk vektor. Maksudnya buat kurungan panjang. Macam tu. Jadi negatif 6 di atas, 1 di bawah. Jangan terbalik susunan dia. Letak negatif 6 dengan 1. Ini I Ini I. Okey, sama dengan O. Okey, O tu apa? Jadi O tu adalah objek. Jadi O tak ada tu, dan itu sebab dia tanya kan. Jadi O tak ada, saya labelkan je lah O. Jadi saya labelkan lah O. Okey, tambah V ada. Jadi kita salin. V adalah 3 negatif 2. Jadi soalan kita apa sebenarnya? Tentukan objek. Jadi kita mau cari yang ini. Cari ni kan. Jadi maksudnya kita kena pindahkan. Kita pindahkan. Jadi kamu belajarlah pindah-pindah, kamu tahu kan, sudah expert kan. Pindah-pindah tu maksudnya kita tolaklah. Jadi yang ini, ni
Saya kena bawa ke kiri. Sebab kita mau cari O. Jadi yang tak ada kaitan dengan O, kita pindah ke sana supaya boleh cari O. Jadi kalau saya pindah ke sana, saya akan tulis negatif 6, 1. Itu yang asal dia, jangan ubah. Pindah jadi tolak. Ditolak dengan 3, negatif 2. Dalam kurungan tak berubah. Kita hanya pindahkan kurungan saja. Kita pindahkan kurungan. Dia punya berubah, tanda tambah ni jadi tolak lah. Sebab kita belajar kalau tambah, bila pindah jadi tolak lah. Jadi sama dengan O. Bila sampai step ini, maka kita ingat balik yang tadi, gabung sahaja. Okey, gabung sahaja dia punya kurungan. Jadi buat kurungan besar. Okey, buat kurungan besar dan panjang. Kita pun tulis negatif 6. Okey, tolak 3. 1 tolak negatif 2. Tengok sini kita ikut saja ni. Negatif 6 tolak 3. 1 tolak negatif 2. Saya tulis balik saja. Cuma gabunglah sudah. Jadi ini kamu ingat, tolak-tolak jadi tambahkan. Jadi di sini kamu kira dengan kalkulator boleh, dengan jari pun boleh. Jadi saya boleh simplifykan. Okey, negatif 6, negatif 3. Ini maksudnya hutang RM6, hutang lagi RM3. Maka jumlah hutang 9. Guna kalkulator lah kalau kamu pening. 1 tolak-tolak ni jadi tambah kan. 1 tambah 2 jadi 3. Jadi jawapan ini adalah jawapan vektor. Vektor translasi. Soalan mau koordinat. Koordinat maksudnya kita kena tukar dalam bentuk kurungan kecil. Ini buat koma di tengah. Dan ada negatif 9 dengan 3. Itu sahaja. Okey, itu sahaja koordinat. Jadi jawapan akhir dia inilah dalam bentuk koordinat. Boleh? Okey. Rachel dengan Padli okey? Okey kan? Jadi senang cerita, dalam translasi ingatlah rumus ni. Saya kasih warna. Baiklah kali kan warna ni. Ingatlah rumus ni. Warna hitam lah. Hitam lah. Jadi saya kasih gerak-gerak pula. Mana ni? Ingat rumus ni. Kita sumbat-sumbat je. Isi je dalam ni. Apa itu I, apa itu O. Kalau cari V macam mana? Sumbat je. Bila kamu sumbat, kamu pindah-pindah mana yang tak berkaitan, pindahkan. Jadi dapatlah dia punya jawapan. Jadi itu je untuk hari ni. Jadi translasi habislah. Maksudnya dia nampak, saya terang ni mungkin nampak panjang lah. Tapi sebenarnya konsep dia sangat-sangat simple lah. Okay? Jadi rumusan dia translasi, kita ingat, kalau translasi dia hanya berubah kedudukan, tetapi dia tidak mengubah bentuk, dia tak mengubah arah, dia tak mengubah saiz. Orientasi pun tak berubah. Maksudnya contoh tadilah yang awal tadi, kedudukan dia sahaja berubah, segala yang lain kekal sama. Dia tak berpusing. Dia dua-dua itu kekal sama, sebelum dan selepas. Okay? Itu translasi. Lepas tu kamu kena pandai menulis vektor translasi. Kena pandai tulis vektor translasi. Jadi yang tadi saya rumuskan, kalau vektor translasi, ni rumusan vektor translasi, kena ingat, kena ada kurungan. Okey, kena ada kurungan. Alamak, janganlah sabar dulu sikit lagi ni. Ni ada kurungan. Okey, ada kurungan. Cara kita menulis, di atas mestilah ke kiri atau ke kanan. Di bawah ini, nombor di bawah adalah bawah atau atas, dan ada kurungan panjang kiri dan kanan. Ini cara menulis vektor translasi. Dan yang last kali tadi kita belajar macam mana menggunakan ataupun mencari
mencari kedudukan image dan mencari kedudukan objek menggunakan rumus yang simple. Rumus ni tak ada dalam buku teks ni, saya buat sendiri je supaya lebih mudah lah. Okay? Jadi kamu macam mana kita boleh ingat? Kamu ingatlah I of, kan, I of, macam tu. Okay, I O V. Okay. Jadi itu sahaja untuk kali ni. Boleh sudahlah try jawab kuis tu sehinggalah jam 11.30 ataupun bila-bila hari ni sampai jam 8 malam. Kuis tu saya set lebih lewat lah, dia punya tarikh tamat dia hari ni lah, tapi malam ni lah, maksudnya lambat lagi. Kamu boleh cuba fahamkan dululah. Kalau tak faham, nanti bila kamu faham baru kamu jawab tu kuis lah. Macam tu. Ada dua link tu. Okay. Jadi kita tutup di situ. Boleh? Fadli dengan Rachel bolehkah? Boleh? Okay. Kalau tak ada apa-apa, rasanya kita stop di situ lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.